Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku acara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Yang saya muliakan Encik Amir Syakirin Ramli, yang merupakan pengarah urusan Aircrafter International Sdn Berhad, dan barisan Div-Div kehormat. Yang saya muliakan tetamu yang istimewa pada hari ini, adik-adik daripada sekolah tahfiz, kemudian adik-adik anak-anak yatim yang mulia, serta hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang menjayakan program petang ini, yang saya yakin program ini salah satu daripada infak ataupun salah satu daripada usaha untuk mengumpul saham-saham pahala yang akan memberikan manfaat di akhirat nanti, insya-Allah. Pertama sekali saya ucapkan syukur, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan ruang pada petang ini untuk bertemu saya dan adik-adik sekalian. Yang kedua, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur dan juga tuan-tuan di sini kerana memberikan saya ruang pada petang ini yang beberapa lama sikit sahaja lagi. Harap adik-adik bersabar, jangan buka periuk tu dulu. Kang jadi lain macam pula. Kau jangan buka periuk tu, biar ada situ, ya? Kita pun tak tahu dalam tu ada isi ke tidak. Kau bersangka baik saja, dalam tu tak ada apa-apa. Tepat dalam 7 lebih azan baru boleh buka, ya? So pandang saja muka ustaz, pandang muka Cik Man, panggil saya Cik Man, ya? Jadi adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, saya nak bincang ataupun berbicara tentang Ramadan ataupun tentang perkara-perkara yang berkaitan. Dan saya pun ada bagi tahu kepada penganjur yang saya buka sesi soal jawab dan seumpamanya, supaya kita lebih berbual ataupun berinteraksi. Sebelum ustaz mulakan ataupun pergi lebih jauh, saya nak tanya kepada adik-adik. Saya tak tahu mana satu yang tahfiz, mana satu yang anak yatim, ya? Adik-adik yang ujung sana yang serban putih tu tahfiz lah, ya? Tahfiz, daripada tahfiz At-Tayyibah, betul? Baik. Siapa yang tak puasa, turun tangan. Laju kau angkat, ya? Faham ke tak faham tu? Terima kasih. Baik, adik-adik yang depan, baju merah, tudung hitam. Baju merah, tudung hitam daripada mana? Puasa tak? Betul. Buka puasa azan asar ke maghrib? Tapi azan maghrib, azan zuhur tadi menangis kan, sebab mirip-mirip dengan azan maghrib, ya tak? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, adik-adik yang saya kasihi, dalam Al-Quran, ini adik tahfiz, adik-adik tahfiz, adik-adik tahfiz hafal 30 juzuk. Dalam Al-Quran ada satu bulan yang Allah sebut, satu-satunya nama bulan yang Allah sebut dalam Al-Quran. Apa dia? Ramadan. Apa ayat? Tahfiz. Ayat apa? Dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Sambung. Lagi. Wal Furqan. Siapa boleh baca terjemahan datang ke depan? Bila aku suruh terjemah, kau diam situ. Siapa boleh baca terjemahan datang ke depan? Kau nak ustaz pergi sana ke kau nak datang ke depan? Siapa boleh baca terjemahan daripada ayat yang disebut? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran.
hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Angkat tangan. Siapa nak baca terjemahan? Ada mic yang wireless tak Ustaz? Penganjur, ada mic wireless yang nak pergi belakang? Oi, seronok engkau duduk belakang mentang-mentang engkau jauh pada aku Ada mic wireless tuan? Tak ada. Ada mic wireless? Tak, bukan. Saya nak pergi kat dia orang. Tak ada mic wireless. Siapa yang nak baca terjemahan? Ada? Tahniah Ustaz, tuan bagi tepukan kat dia. Tuan-tuan yang ada bawah kemah, tuan-tuan yang dengar suara tolong bagi. Kau bangun nak datang depan ke kau nak mau terkencing? Datang sila. Siapa yang ni adik Tafiz, tolong baca terjemahan. Sini. Siapa yang boleh terjemahkan ayat yang dibaca? Okey, tahniah sini. Sini. La ilaha illallah. Aku panggil suruh baca terjemah. Siapa? Siapa yang boleh terjemahkan? Ada. Ni diorang bangun sebab apa ni? Diorang bangun sebab nak tukar kursi ke nak baca terjemah? La ilaha illallah. Okey, Ustaz tolong panggil seorang. Tuan tolong panggil seorang ke depan untuk bacakan ayat. Nanti saya akan guide terjemahan. Okey, seorang wakil daripada Tafiz. Ini 30 juzuk ni tuan-tuan, jangan macam-macam. Diorang ni ada syafaat di akhirat. Okey, satu orang saja Tafiz, satu orang saja yang pakai spek mata. Kau buka sini tau. Spek mata. Yang pakai spek mata sini. Aku kenal muka kau, gelap-gelap. Terus datang ke mic. Bagi dia mic Ustaz Terima kasih. Dia boleh buka selain daripada buka puasa berdosa, buka spek juga berdosa. Kau nak mengilurkan aku. Okey, perkenalkan nama, tingkatan berapa dan baca ayat. Silakan. Jangan takut, Ustaz nak engkau supaya bercakap. Okey, nama siapa? Zaid ini sahabat Nabi, Zaid bin Harisah. Umur berapa? 19. Sambung ayat Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi. Sambung. Terus, jangan takut. Kau pandang dia buat apa? Tak ingat, siapa ingat adik? Bangun pelan-pelan. Bangun ni depan. Okey, sila terus. Bangun. Engkau baca, engkau hafal banyak ayat Quran. Aku tak hafal banyak. Engkau patut engkau ajar aku. Okey, nama siapa? Duduk, adik. Spek. Yusuf Tayyub. Farid. Kurma engkau Yusuf Farid. Terus, umur berapa? 17 dikatakan. Woi, 36 juzuk dah ni. Terus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Dah hafal. Yang tadi tu hafal tapi gelabah lebih. Main PUBG laju belang kau. Semua ni dia orang hafal tuan-tuan. Cuma mungkin dia orang ada yang gelabah, ada yang berterima kasih kepada Yusuf Tayyub. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Makna kau apa tak? Makna boleh, makna boleh. Okey, makna kau. Pandai kau ke suruh. Boleh, makna boleh. Makna boleh. Boleh. Cuba Terus, terima kasih. Kuat sikit. Nama siapa? Adam. Umur 15 tahun, tingkatan 3. Terus, makna dia. Syahrul Ramadan alladzi. Bulan Ramadan telah diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnas. Bagi hidayah. Wa bayyinatin minal huda. Dan di antaranya hidayah, dia punya penerangan apa? Wal furqan. Iaitu Al-Furqan. Furqan, apa maksud furqan? Al-Quran ataupun huraiannya yang membezakan antara yang halal dengan yang haram. Terima kasih.
Ustaz nak sampai situ saja tuan-tuan. Ayat itu saya nak bagi tahu dalam Quran, satu-satunya bulan yang Allah sebut dalam Quran Ramadan. Tak ada bulan lain. Tak ada bulan lain. Ini menunjukkan Ramadan adalah bulan yang mulia. Sebarang perkara yang dikaitkan dengan Quran mesti mulia. Dalam banyak-banyak sekolah, ada sekolah konvent, sekolah menengah kebangsaan, college vocational, ada sekolah tahfiz. Dalam banyak-banyak sekolah yang tumpu kepada Quran, sekolah tahfiz, maka mereka mempunyai kedudukan yang mulia dalam masyarakat. Dalam banyak-banyak bulan, ada bulan Januari, bulan Mac, bulan Zulhijjah, bulan Syawal, ada satu bulan yang diturunkan Quran, iaitu bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan penghulu segala bulan, penting dan manfaat kepada umat Islam. Dalam banyak-banyak malaikat, ada malaikat Jibril, ada malaikat Israfil, ada malaikat Munkar Nakir, tapi ada satu malaikat yang menurunkan Al-Quran daripada Allah kepada Muhammad. Apa nama malaikat itu? Jibril. Maka Jibril malaikat penghulu. Dalam banyak-banyak nabi, ada Nabi Hud, ada Nabi Saleh, ada Nabi Adam, ada Nabi Muhammad. Ada satu nabi yang diturunkan Quran, Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad penghulu segala nabi. Dan dalam banyak-banyak malam, ada malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumaat, ada satu malam yang diturunkan Quran. Malam apa? Al-Qadar. Maka malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan ataupun 83 tahun. Jadi Ramadan disebut dalam Quran, Ramadan bulan yang mulia. Kita sekarang sedang berada di bulan Ramadan dengan segala penghormatan, dengan segala kebajikan sebagaimana yang sedang dibuat oleh saudara Amir Syakirin dengan kerjasama pengetua tahfiz rumah anak-anak yatim. Jadi perbuatan pada petang ini memberi makan, kemudian dengan solat berjemaah dan seumpamanya, dengan ceramah, kemudian dengan pertemuan silaturahim. Adik-adik kenal pada anak-anak yatim, anak-anak yatim kenal dengan tahfiz, adik-adik kenal tuan-tuan yang dewasa, hormat pada mereka. Maka perbuatan ini satu perbuatan yang diberikan ganjaran yang berganda, yang tidak berlaku pada bulan selain daripada Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi, bulan Ramadan ada 3 function yang Allah sebut dalam ayat yang kamu terjemahkan. Pertama, hudal linnas, memberi petunjuk kepada manusia. Apa yang ada nak tahu daripada Quran? Apa benda yang halal, apa benda yang haram? Allah sebut dalam Quran makanan yang halal. Apa dia? Apa benda makanan halal yang Allah sebut dalam Quran? Selain daripada khinzir, selain daripada binatang yang disembelih bukan nama Allah, ataupun yang dicekik, ataupun yang dibunuh, ditikam selain daripada nama Allah, itu makanan yang halal. Apa dia makanan yang haram? Khinzir. Apa minuman yang haram? Arak. Apa minuman yang halal selain daripada arak ataupun minuman yang tidak memabukkan? Air Zam-Zam halal tak? Zam-Zam yang dicuri halal tak? Zam-Zam yang kau curi halal ke haram? Haram ke halal? Haram perbuatan, halal dari segi zat mengikut hukum asal. So adik-adik kena faham. Oh, mentang-mentang Zam-Zam halal, kau pergi tibai pada kedai tu. Mentang-mentang kurma halal, kurma halal, tetapi tak boleh dicuri. Babi haram tak? Babi kalau sembelih baca bismillah halal tak? Tak, tetap juga haram. Kerana memang kebabian itu haram. Baik, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, saya buka sesi soal jawab lah. Okey, sebab saya tahu bahawa adik-adik tahfiz memang alim, ada belajar, dan kemudian adik-adik anak yatim juga mungkin ada pengajian. Cuma saya nak beri berita gembira kepada pengurus rumah anak yatim, orang yang menjaga anak yatim. Jumpa anak yatim, kemudian buka kopiahnya, usik kepala. Nabi kata tidak ada orang yang mengusik dan mengusap kepala anak yatim, melainkan setiap usapan akan dihitung pahala berdasarkan jumlah rambut yang diusik. Maknanya kalau usap kepala anak yatim tu, setakat mana jumlah bilangan rambut yang kita usap itu, ada pahala. Tapi kan ada orang tanya, Ustaz, budak tu botak, tak ada rambut, jadi yang ada pahala tak? Maksudnya ada pahala dekat situ bukan semata-mata usap rambut itu, tapi usap dengan penuh kasih sayang. Kemudian kepada pengurus-pengurus anak yatim, berita gembira yang Allah berikan, yang Nabi berikan. Dalam satu hadis sahih, Nabi kata, Ana tu maknanya saya, wa kafilul yatim, dan penjaga anak yatim, fil jannah, di dalam syurga, kahat. Nabi kata apa? Aku dan penjaga, pengurus yang menguruskan anak yatim, yang belanja anak yatim, yang buat program untuk anak yatim, yang bersikap baik dengan anak yatim, yang mengasihi anak yatim, aku dan mereka ini di dalam syurga kancing seperti ini.
Nabi tunjuk. Ni jari apa? Jari telunjuk. Aku nak tunjuk tengah lain pula jadinya kan. Lepas jari telunjuk, jari apa? Jari tengah. Jari tengah kan? Jari hantu. Tapi kau jangan tunjuk jari tengah ya. Mengamuk apa orang. Maknanya Nabi kata apa? Rapat. Nabi tak buat macam ni. Ni jauh. Ni Metallica. Nabi buat macam ni. Aku dan penjaga anak yatim dalam syurga seperti ini. Bermakna rapat. Orang yang menguruskan anak yatim, orang yang mulia. Siapa yang nak uruskan anak yatim, tuan-tuan? Mak ayah kau tak ada, kau uruskan sendirilah. Tapi dia sanggup ambil. Mari anak-anak yatim, ini sekolah, kemudian kamu duduk di sini sampai dah besar besok, kamu sudah berjaya. Ramai anak-anak yatim yang berjaya jadi CEO, jadi engineer, jadi arkitek. Anak yatim itu tidak ada kehinaan di dunia. Anak yatim itu ada sisinya di sisi Allah. Ada ruang ataupun ada peluangnya untuk masuk ke dalam syurga lebih mungkin daripada orang lain. Ada setengah kata, Ustaz, saya anak yatim, saya tak ada mak dan ayah, orang lain untung. Jangan rasa rugi. Adik-adik tak ada mak dan tak ada ayah, adik-adik ada satu keuntungan. Apa dia? Tidak pernah menderhaka kepada ibu bapa. Jadi bersyukur dengan apa yang ada. Yang ada ibu bapa, jangan kau pergi bunuh pula mak ayah kau, kan? Yang ada ibu bapa, maka pastikan taat kepada perintah ibu bapa, kerana anak derhaka tidak akan mencium bau syurga. Baik, adik-adik yang dikasihi sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsi satu lagi ayat berkenaan dengan bulan Ramadan. Sebab kadang-kadang ada setengah orang dia anggap bulan puasa ni letih. Bulan puasa boleh makan tak? Habis yang kau buka tu apa nama? Bulan puasa boleh makan tak? Kalau makan batal lah. Jadi bulan puasa boleh makan ke tidak kak? Boleh makan, tetapi pada waktu yang diuruskan Tuhan. Maka sebab tu kita tak boleh menganggap bulan Ramadan menyusahkan. Bulan Ramadan ni bukan tak boleh makan. Bulan Ramadan menyusun waktu makan. Berapa ramai orang yang mati sebab terlajak makan. Zaman moden ini macam-macam produk makanan yang merosakkan kesihatan. 40 mati, 46 mati, 30 mati. Tapi tengok atuk-atuk 70-80 hidup. Sebab apa? Pada zaman mereka makan benda-benda yang berkhasiat dan fresh daripada bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang beriman, wajibkan ke atas kamu berpuasa. Adik, siapa nak masuk syurga? Angkat tangan. Macam tak nak masuk syurga. Jangan lembik. Sekali lagi Ustaz tanya, siapa nak masuk syurga? Angkat tangan. Terima kasih. Maka ayat ini, wahai orang-orang beriman, Allah panggil kita dengan panggilan yang baik. Walaupun Allah tahu siang bulan Ramadan ada geng plastik hitam. Tahu geng plastik hitam? Kantoi tak puasa. Dekat Malaysia ni tuan-tuan, siapa tak puasa kena cukup masuk dalam van jenazah. Kau tengok mayat bergerak bulan Ramadan dekat Malaysia. Geng plastik hitam. Geng plastik hitam, dia bawa makanan masuk dalam tu, kemudian pergi dekat lorong, dia agih-agihkan makanan. Itu bukan food panda, itu geng plastik hitam. Maka hukumnya berdosa besar kerana telah menghina bulan Ramadan dan meninggalkan salah satu kewajipan berpuasa di bulan Ramadan, rukun Islam yang ketiga. Maka sebab apa tak puasa? Letih Ustaz, tak boleh makan. Kau sahur tak? Tak sahur. Memang salah kau. Sahur penting, sunnah. Tasaharu. Siapa yang bersahur, fa inna fi sahur barakah, kata Nabi dalam hadis sahih. Bersahurlah kerana sesungguhnya pada waktu sahur, pada perbuatan sahur itu ada keberkatan. Nabi bersahur sikit-sikit dekat nak azan. Sunnah dilewatkan sahur dan sunnah diawalkan berbuka. Kerana apabila seseorang melewatkan sahur dan awalkan buka, maka jarak antara sahur dan buka dekat. Jadi tempoh masa tak makan itu pendek. Tapi kalau lewat awalkan sahur, lewat buka, maka tempoh tak boleh makan lagi panjang. Kita nak makan cepat ke nak makan lambat? Nak makan cepat. Kalau boleh azan asar. Jangan pula azan asar tu kau buka pula. Kenapa buka awal? Sunnah Nabi. Itu bangga. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati, Allah pujuk dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Walaupun Allah tahu ada yang puasa yang yuk tengah hari buka periuk, Allah puji dengan panggilan yang lunak. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang pernah diwajibkan umat sebelum ni. Kenapa kau nak terperanjat puasa? Macam kau aja yang puasa, umat sebelum ni pun puasa juga. Umat sebelum ni pun puasa juga. Jangan tidur.
Umat sebelum ni pun puasa juga. Kenapa kau sibuk sangat letih? Umat Nabi Daud puasa, umat Nabi Musa berpuasa, umat Nabi Adam berpuasa, tapi dengan cara puasa mereka. Dan tidak ada pun direkodkan umat sebelum ini mati sebab tak makan. Maka ini pujuk ataupun motivasi daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tak merasakan puasa Ramadan ini menyusahkan. Adakah Allah menyusahkan? Tidak. Dan tujuan puasa yang Allah sebut dalam ayat ini, la'allakum tattaqun. Apa maksud la'allakum tattaqun? Supaya kamu tidak menjadi orang yang merokok, supaya kamu tidak hanya game PUBG sampai derhaka kepada mak ayah, supaya kamu tidak ponteng sekolah, supaya kamu tidak mencarut. Itu la'allakum tattaqun. Nak terjemahkan bertakwa orang takut. Jadi budak-budak rempit tak faham. Jadi apa maksud la'allakum tattaqun, Ustaz? Supaya kau tak bunyi prank-prank motor sampai membunuh nenek-nenek yang sakit kanser dan jantung. Kalau bertakwa dia takut. Wah Ustaz, takwa sebut supaya kami bertakwa. Takut apa itu takwa? Jadi kita sebutkan berkaitan dengan perbuatan mereka. Kamu apa masalah kamu di kampung ini? Mengganggu orang dengan motor. Maka takwa kamu jangan ganggu orang dengan motor. Kamu apa masalah kamu? Tidak bersolat. Maka takwa kamu menjaga solat. Apa masalah kamu? Saya tidak ke sekolah. Maka takwa kamu sentiasa ke sekolah dan tidak konten. Boleh Itu antara yang kupasan-kupasan. Saya buka sesi soal jawab boleh? Saya buka sesi soal jawab kepada tuan-tuan, makcik-makcik, akak-akak sekalian, adik-adik. Adik ada soalan? Kalau adik ada soalan, ada hadiah. Siapa tanya soalan, ada hadiah. Boleh? Tadi Ustaz jawab, Cik Man jawab dulu soalan yang di depan. Tuan-tuan, saya dengan berbesar hatinya, makcik-makcik, akak-akak sekalian, saya berbesar hatinya untuk buka sesi soal jawab. Kalau ada sebarang soalan, mana yang dapat saya jawab, mana yang tak dapat, tuk-tuk guru ramai dekat hadapan saya. Tapi saya jawab soalan terkumpul dulu. Boleh Ni saya dah buka dah. Masa saya tak lama, dalam setengah jam, 20 minit saya berhenti. Jadi saya harapkan kita gunakan ruang yang ada ini sebaik-baiknya untuk berkongsi. Bukan semata-mata dengar saya bercerabih kat depan ni, tapi saya juga nak mendengar perkongsian daripada adik-adik. Boleh? Yang tudung hitam. Boleh? Kalau tak ada soalan nanti aku tanya kau soalan. Tudung hitam baju merah. Adik-adik di tengah. Boleh? Are you okay? Baik, Ustaz jawab soalan dulu. Apakah hukum membayar zakat fitrah awal? Dia kena tunggu bulan Ramadan lah. Bagi orang yang sikap berhati-hati. Sebab ada yang antara pendapat ulama' yang afdalnya sebelum sembahyang raya. Tapi sebelum sembahyang raya tu nak gosok baju, kan? Nak menterarah lemang lagi, takut terlupa, terlajak lepas sembahyang raya, habis. Lepas sembahyang raya baru nak zakat fitrah, tak ada lagi dah, waktu dah habis. Itu waktu haram, maka dianggap sebagai berhutang, tangguh ke tahun hadapan. Jadi standby bayar awal-awal 2 minggu. Amil dah keluar dah. Amil zakat dah keluar dalam 2 minggu. Pergi masjid sembahyang asar, singgah mana-mana, ada amil zakat, maka terus jumpa dia nak bayar zakat fitrah. Salam tangan dia. Yang kau baca aku terima nikah pula. Baik. Yang kedua, apakah hukum makan ketika azan subuh? Apa hukum makan? Apa yang terjadi pada azan subuh? Allahu Akbar, Allahu Akbar, kau makan. Batal ke sah? Batal ke sah? Batal. Ulama ada huraian tentang hal ini berdasarkan ada satu hadis. Nabi sebut dalam hadis, apabila kamu idza sami'a ahadukumun nidaa wal ina fi yadi, apabila kamu mendengar azan dan baru nak angkat cawan. Angkat cawan ni, baru angkat, belum sahur baru nak angkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangang bunyi Bilal. Belum masuk air dah azan. Hari lain kau tak azan pula. Hari aku baru nak minum tengah nak puasa, baru nak bersahur kau azan. Tu yang sakit maki Bilal tu. Jangan maki orang. Maka Nabi kata jangan letakkan cawan itu, padahal belum minum lagi. Jangan letakkan walaupun dah azan, selagi tidak menunaikan hajat. Maksudnya tak menunaikan hajat apa? Minum. Jadi daripada zahir hadis ini menampakkan walaupun dah azan boleh minum. Ada satu huraian yang lain. Kalau saya sebut tentang pentafsiran ini ramai orang salah faham nanti. Baik, ada tafsiran yang kedua. Yang dimaksudkan boleh minum itu ialah apabila azan itu ialah azan yang pertama. Pukul 4.30. Ada setengah tempat 2 kali azan. Dulu zaman Nabi ada 2 kali azan. Ada 2 muazzin, satu Bilal bin Rabah, satu lagi Abdullah ibnu Umi Maktum, sahabat Nabi yang buta. Jadi Nabi kata maksudnya bila azan pertama boleh minum, belum masuk subuh. Yang tak boleh minum walaupun tak sempat
baru nak angkat, tak ada minum lagi sebelum tu. Azan kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, engkau belum minum, dah masuk subuh, padan muka, tak boleh minum. Kalau minum, batal dan wajib ganti selepas raya. Itu dua tafsiran. Jadi kita kena hati-hatilah. Ada setengah orang ajaran sesat, ustaz, betul ke selagi azan tak habis boleh makan? Oh, payah macam ni tuan. Dia boleh kau tim dengan Bilal. Bilal, besok kau azan, kau bawa lagu 2 jam tarik. 2 jam siap boleh masak kurma lagi tu. Jadi bahaya tuan-tuan. So sekarang ni pendapat yang paling kita cenderung, muazzin kata Allah, habis. Apa yang ada di dalam mulut muntahkan. Dalam kerongkong jangan ambil pelocok jamban. Itu rezeki. Yang boleh dibuang, buang. Jadi macam mana nak hati-hatinya? Kita bangun awal, bukanlah maksudnya bangun awal tu pukul 3, pukul 4. Kita bajet masa lagi 15 minit tu sempat lagi. 15 minit sempat. Kita tak payah nak menggulai pun, Kak. Oh, Kak, bukan nak menggulai. Setakat mana yang kuih-kuih yang ada. Kadang-kadang orang fikir, ustaz, saya tak sempat nak sahur. Ni apa-apa ni, mic dah kena ketuk. Bila lah dah ketuk mic dah ni. Lagi 2 minit, saya tak sempat nak masak. Makan yang simple, kurma. Kalau kurma daging memanglah payah, Kak. Kurma sahaja. Kemudian air kosong. Lepas tu standby dekat sebelah katil masing-masing. Kurma 3 biji. Mana tahu in case kalau bangun-bangun lagi 2 minit, bila dah ketuk mic, ambil saja kurma, makan. Kalau nampak kurma bergerak, lipas, ambil je. Boleh tuan-tuan, Baik, saya buka sesi soalan. Ada soalan? Ada? Silakan. Tak ada yang nak. Kak, ada Kak soalan? Baik, saya terus. Patutkah seorang bapa membayar zakat fitrah bagi pihak anak-anaknya yang sudah bekerja tapi masih belum berkahwin? Zakat fitrah ini dia zakat kepala. Dia bukan zakat merujuk kepada harta. Maksudnya per kepala. Jadi seseorang boleh bayar untuk orang lain yang ada kena mengena ataupun yang tak ada kena mengena. Dia berbeza dengan zakat harta. Zakat harta tu bergantung kepada harta. Awak ada harta tak? Tak ada. Tak wajib bayar zakat dan orang lain tak wajib bayar untuk awak. Awak ada harta? Ada. Banyak. Maka wajib bayar zakat. Tapi zakat fitrah dia melibatkan per kepala. Yang wajib bayar zakat fitrah orang miskin, orang kaya, orang bisu, orang cacat, orang gila. Tapi siapa yang perlu membayar untuk dia? Orang yang menanggung mereka. Seperti bapa yang menanggungkan anak-anak yang kecil. Suruh budak darjah 1, adik dah bayar zakat fitrah, belum pergi bayar sekarang. Dia memang tak mampu sebab dia tak ada duit. Jadi siapa yang bertanggungjawab untuk membayar bagi pihak dia? Bapa dia. Tapi sekarang soalannya, anak-anak dah bekerja. Anak 30 tahun engineer, kemudian ada yang 25 arkitek belum kahwin. Jadi boleh tak bapa bayar untuk dia? Dari segi praktikal hukum boleh, tak ada masalah. Cuma bila dah bekerja tu duit lagi banyak daripada bapa, sebaik-baiknya anak yang tolong bayar untuk bapa. Baik. Berapa rakaat tarawih yang sepatutnya kita lakukan? Tak ada yang sepatut. Nabi melakukan satu bilangan dan Nabi tidak pernah mengatakan bilangan tarawih ikut aku sahaja. Bahkan Nabi buka open. Lebih daripada Nabi di Mekah dan di Madinah buat 36. Di Yaman ada tempat yang buat 100. Malaysia paling banyak berapa, Ji? Malaysia paling banyak berapa ya? 20. Paling sikit? Paling sikit bukan 8. Paling sikit tak buat langsung. Ada setengah tempat bergaduh, tuan. Bang, ada setengah tempat bergaduh. Imam bergaduh dengan nazir. Imam nak buat 10, nazir nak buat 8. Lepas tu tanya orang perempuan pula nak buat 20. Perempuan dah rajin. Sampai terpaksa mesyuarat. Orang perempuan nak buat berapa? 20. Imam nak buat berapa? Saya nak 8. Nazir 10. Tanya budak-budak motor berapa? Tak buat pun tak apa. Jangan bergaduh tentang tarawih. Kerana tarawih hukumnya sunat. Menjaga persaudaraan hukumnya wajib. Kalau bergaduh sebab tarawih, balik dan buat sendiri di rumah. Setiap orang ada dia punya situasi. Orang pencen tak buat kerja apa, boleh buat 20. Dia pun badan sihat, kerja shift malam, ustaz saya tak sempat ke surau, kemudian waktu saya tak ada sebab saya ada amanah di kilang. So macam mana? Buat setakat yang kau mampu di rumah. Dalam mazhab Syafi'i pun berbeza pendapat. Ada pendapat dalam mazhab Syafi'i afdal buat dekat rumah, tetapi majoritinya mengatakan afdal buat dekat surau ataupun masjid secara berjemaah. Tapi kalau saya nak buat seorang boleh tak, ustaz? Sebab saya kerja malam, saya balik pukul 2 pagi. Boleh dan tidak perlu dikecam sebab masing-masing ada situasi. Ada soalan terus saya buka. Sila tuan. Cek mic. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu soalan Ustaz, iaitu berkenaan dengan apakah amalan yang paling afdal ataupun yang terbaik di dalam bulan Ramadan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah setakat yang mampu. Apakah amalan yang paling afdal? Adik-adik sekalian, dalam bulan Ramadan ada banyak promosi yang Allah letakkan dalam bulan Ramadan yang tak ada pada bulan lain. Apa dia perkara yang ada pada bulan Ramadan yang tak ada pada bulan lain? Sembahyang Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang bangun malam pada bulan Ramadan dengan iman dan juga mengharapkan semata-mata balasan daripada Allah, bukan mengharapkan more. Ada setengah tahu more tahu? More. Sekarang ni dah ramai yang sponsor tuan. McD sponsor, Starbucks sponsor, KFC sponsor. So benda tu nampak macam hipster, kan? Sekarang zaman-zaman BBNU budak-budak baru nak up. Jadi maknanya benda mesti semua modern. Jadi maknanya ada sponsor more daripada McD. Berduyun-duyun budak motor datang sebab dia rasa benda tu jenama daripada dia. Okey? Jadi benda tu tak ada masalah more. Tapi jangan pergi masjid sebab more. Sampai dia boleh tanya, surau kau masak apa? Roti kering. Okey, tak nak. Masjid kau? KFC Family Meal. Okey. Sebab Nabi sebut dalam hadis tu makcik, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, bukan imanan wa morehan. Siapa yang berterawih, boleh terjemahkan sebagai tahajud ataupun bangun malam terawih. Siapa yang bangun malam pada bulan Ramadan dengan iman, masjid yang kau nak pergi ni tak ada makanan, kau okey ke? Tak ada masalah, aku nak datang terawih semayang ni sebab kerana Allah, nak kumpul pahala. Wahtisaban, dan mengharapkan balasan daripada Allah semata-mata, bukan kuih, bukan sebab ada urusan-urusan dunia, maka Allah akan bagi ganjaran. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampunkan dosa sebelum itu. Itu antara amalan yang kita boleh buat. Tarawih tak semestinya lepas isyak. Kadang-kadang ada orang kerja lepas isyak, pukul 3 pagi dia bangun, ataupun dia dah siap witir lah. Masa tarawih tadi, ustaz, saya dah siap witir lah ustaz, tapi pukul 3 saya bangun lah. Nabi kata tak ada witir 2 kali. Okey, memang tak payah buat witir lah, tapi buat 2 masna, dua. Tak ada masalah. Sampailah azan subuh. Yang kedua, berinfak sebagaimana yang dilakukan pada hari ini pihak tuan-tuan. Bersedekah. Nabi seorang yang sangat pemurah, dan pada bulan Ramadan dia menjadi manusia yang paling gila pemurah. Lebih pemurah daripada angin yang berhembus. Maknanya Nabi bersedekah sebagaimana yang tuan-tuan buat pada hari ini. Satu pekerjaan yang sangat mulia, infak, sedekah. Allah sebut dalam hadis, Nabi sebut dalam hadis kursi, kullu amali bani Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bi. Setiap daripada amalan anak Adam dia tahu ganjaran pahala kecuali puasa. Puasa untuk aku dan aku yang mengganjarinya. Tak ada siapa pun yang tahu. Orang dia faham kalau dia tolong ataupun buat kebajikan, satu kebajikan 10, kecuali puasa. Puasa berapa? 10? Tak, mungkin 70, mungkin 100, 700, 1000. Bahkan dengan satu jumlah yang tak diketahui kecuali Allah. Maka itu kehebatan amalan di bulan puasa. Yang ketiga, baca Quran adik-adik. Jangan baca WhatsApp. Baca Quran. Jangan baca. Siapa dah jahanam? Angkat tangan siapa dah jahanam? Dah jahanam angkat tangan. Dah jahanam dah pandai dah Pak Wu ni. Jangan kau nak menipu aku. Darjah 5 angkat tangan. Darjah 5. Darjah 5 pun dah pandai dah Pak Wu. Darjah 4. Darjah 4 3 orang Pak Wu dah. Ya, jangan baca WhatsApp. Jangan baca WhatsApp, baca Quran. Cuma ada satu persoalan bagi orang perempuan yang uzur datang bulan. Ustaz, adakah perempuan yang datang haid itu rugi sebab tak semayang, sebab tak baca Quran? Tak rugi kah? Akak tak pernah dijadikan rugi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing diberikan pahala dan situasi. Perempuan yang datang haid dia masak untuk orang yang tak haid ataupun untuk suami, maka siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, walaupun dia tak puasa, dia dapat ganjaran pahala sama dengan orang yang berpuasa tanpa Allah kurangkan pahala daripada orang yang berpuasa. Kerana stor dan khazanah pahala daripada Allah sangat-sangat banyak. Berlambak-lambak, tak dapat dihitung. Jadi siapa yang masak, saya tak puasa sebab saya datang bulan, jadi saya dapat pahala tak masak? Dapat pahala. Selain daripada tu, orang yang tak puasa, perempuan yang haid boleh zikir, boleh baca Quran mengikut setengah pendapat selain daripada mazhab Syafi'i. Pegang tak payahlah, baca boleh, niatkan zikir. Tu menyapu rumah, menguruskan anak-anak,
menguruskan suami, berbuat baik pada jiwa. Banyak bagi orang perempuan yang datang haid pun banyak ganjaran pahala dia. Itu apatah lagi orang yang tak datang haid ataupun orang yang tidak uzur yang berpuasa, maka terlalu banyak ganjaran pahala. Dan satu lagi benda yang tak ada pada bulan lain, Lailatul Qadar. Itu 10 malam terakhir. Itu tak payah cakap lah. Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Tolong tinjau Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir. Nabi sebelum malam terakhir dia dah sibuk pergi masjid, dia tak campur dengan anak bini dia. Wasyadda mi'zar, Nabi mengikat ketat kain sarung. Maksudnya mengikat ketat tu maksudnya apa? Dia tak tidur lah, kan? Kalau tangga kain sarung cerita lain. Kalau ikat ketat kain sarung maksudnya dia pergi ke masjid, iktikaf dan kemudian beribadah dengan para sahabat yang lain. Terima kasih tuan. Terus soalan saya buka 6 suku. Saya sampai berapa? 6,5 Saya nak 6,5 tu dah boleh buka dah? Belum kan? Saya nak berjaya dunia akhirat, tapi saya anak yang derhaka. Waktu kau hantar soalan ini, kau sudah jadi anak yang soleh. Jangan underestimate yourself. Waktu dia hantar soalan ini, dia sudah jadi anak yang soleh. Sebab kesedaran tuan-tuan, kesedaran itu taubat. Doakan saya supaya berjaya dunia akhirat dan jadi anak yang soleh. Oh, jadi kau nak suatu doa lah. Doakan saya juga. Waktu dia hantar soalan ini, dia merupakan orang yang baik. Tak kira siapa pun dia. Macam mana nak taubat dengan seikhlas-ikhlasnya? Menyesal. Kamu ketika tulis surat ini sudah ada butir-butir taubat. Ya Allah, aku baru merokok ataupun baru isap dadah, minum ketum ikat tepi. Ketum boleh minum tak? Ketum boleh minum tak? Boleh ke tak boleh? Boleh. Orang Kedah kena tanya orang Kedah lah, kan? Cuma sekarang ni orang banyak salah guna ketum. Dia ubah ubat nyamuk, dia ubah pil. Asalnya boleh, tapi bila dah campur macam-macam taib lembu apa semua tu, dia jadi memabukkan, maka hukumnya haram. Okey. Jadi macam mana nak taubat? Ciri taubat, syarat taubat: menyesal serta-merta, berazam untuk tidak buat, kemudian mohon ampun kepada Allah. Kalau urusan dosa dengan orang lain, selesaikan dengan kawan. Kalau ada hutang, bayar. Macam mana nak kawal nafsu dari menguasai diri? Pertama, jaga solat. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang kedua, banyakkan bergaul dengan orang-orang soleh. Adik-adik tahfiz semua soleh-soleh. Kemudian pengurus-pengurus, ustaz-ustaz yang ada di sini, insya-Allah orang soleh. Ada soalan? Tak? Adik perempuan, aku nak tunggu yang perempuan ni tanya soalan. Daripada kau main TikTok 24 jam. Tak ada, maksud saya suka orang tanya soalan pakai mic biar saya berinteraksi. Hantar-hantar kertasnya aku tak apa-apa suka sangat. Baik, sebesar mana dosa orang yang makan duit anak yatim? Akan diletakkan api di dalam perutnya ketika di akhirat nanti. Perempuan lebih digalakkan berterawih di rumah. Betul ke pahala dia sama 27 dengan orang lelaki yang solat? Tak ada dalil yang mengatakan perempuan semayang seorang di rumah dia dapat 27. Tetapi dia semayang seorang di rumah kerana nak elakkan fitnah, ganjaran pahalanya subsidi dari segi lain. Sebab 27 ni tetap kena berjemaah. Tapi kalau dekat rumah dia berjemaah dengan anak-anak perempuan yang lain. Perempuan yang paling afdal sembahyang di rumah. Tetapi kalau nak sembahyang di masjid, lelaki dan suami tidak boleh halang. Dengan syarat perempuan memakai pakaian yang elok-elok, tidak menimbulkan fitnah, tidak memakai minyak wangi yang tebal, satu baldi sampai imam tukar kiblat ke belakang. Sebab bau minyak wangi dia, maka kalau timbul fitnah dan gosip ini, perempuan lebih baik dan afdal sembahyang di rumah. Ada soalan bertanya ada. Apakah hukum korek telinga menggunakan cotton bud di siang bulan Ramadan? Dia jadi isu perdebatan, tapi kita cenderung memilih tidak batal. Kenapa tak batal ustaz? Kan masuk rongga. Yang dimaksudkan dengan rongga itu kerongkong dan perut. Ada orang korek telinga jari sampai ke perut. Yang dimaksudkan rongga tuan-tuan, yang pertama rongga kerongkong dan perut. Yang kedua yang membawa maksud makan dan minum dan kenyang. Adakah memasukkan cotton bud itu membawa maksud makan? Tidak. Dan banyak lagi isu-isu lain tuan-tuan yang ulama berbeza pendapat dan memberikan kemudahan. Contoh, pakai inhaler. Sakit asma, sesama pakai inhaler yang cool punya. Adakah batal solat? Adakah batal puasa? Maka pendapat yang paling dekat dengan kemudahan agama, tidak batal. Korek hidung
tidak batal. Masuk ubat di dalam mata tidak batal. Sebab semua ni tak membawa maksud makan dan minum. Susah kak, kalau batal susah. Dia sakit asma, besok hari dia nak ganti, besok pun sampai kiamat dia tak dapat ganti. Sebab leka dia tekan benda Allah tu. Jadi benda Allah tu bukan memberikan kekenyangan. Tak ada siapa pun yang nak doakan diri dia supaya semput dan menggunakan benda itu. Maka benda itu bukan membawa terma makan dan minum, maka tidak membatalkan puasa. Walaupun ada negeri yang mengatakan batal, tapi kita cenderung memilih fatwa daripada ulama-ulama seperti Yusuf Al-Qaradawi dan mufti wilayah Persekutuan yang membawa hujah bahawa guna inhaler, aimo, kemudian titik ubat dalam telinga bukan membawa maksud makan. Waktu kau tekan inhaler tu ada keluar sirap kandung, kan? Jadi tak kenyang lah. Kentut dalam air, kentut dalam air batal tak? Kenyang tak kentut dalam air? Tak. Kentut dalam air bukan ada orang masuk straw minum sirap ikut jubur. Tak ada. Baik, apakah hukum mandi kolam ketika bulan puasa? 2. Pertama, kalau yakin boleh kawal air tak masuk, boleh. Tapi kalau yakin tak boleh kawal, bila kau masuk aja dalam tu, air kolam renang pun makin kurang, semua pergi kat perut kau, maka batal dan haram mandi. Mandi siang bulan Ramadan tak ada masalah tuan-tuan. Mandi lama nak kasih kesegaran 1 jam tak ada masalah. Tapi ni soal renang tu sebab ada kemungkinan air masuk. Kecuali bagi perenang-perenang yang expert, dia boleh kawal, yang tu boleh. Sahabat Nabi ada kolam di rumah. Sahabat-sahabat Nabi diriwayatkan mereka ada kolam-kolam yang mereka berenang pada siang bulan Ramadan, tak ada masalah. Apakah hukum mencium isteri di pagi hari puasa? Isteri orang ke isteri sendiri? Isteri sendiri boleh, isteri orang tak boleh. Tapi Nabi dia bagi perbezaan. Kalau ada pasangan yang baru kahwin, Nabi kata cium haram sebab takut kau terlajak aksiden nanti. Siang lah. Tapi kalau yang tua-tua, pencen, umur 60, 50 tak ada masalah. Pak Salun tak larang, kan? Jadi maknanya kita kena tengok. Haji jangan terasa dia haji muda lagi, haji yang terasa. Minta maaf, ya. Suami isteri tua cium tak ada masalah. Yang muda bimbang aksiden. Kau faham tak ni? Kau tak faham kan? Budak tahfiz mana tahu benda-benda ni, kan? Mana ada couple, kan? Kau pernah main PUBG? Tak pernah, kan? Makan pun kurma je 24 jam, kan? Bersih hati kau. Baik. Apakah hukum? Bolehkah kita ambil wuduk secara terjun dalam kolam? Boleh. Apa perangai kau? Banyak paip-paip dekat pusat-pusat tahfiz apa semua. Allah, terjun dalam kolam. Sambil terjun tu niatkan automatik mana yang kita niatkan. Yang pertama sekali apa? Tertib yang pertama niat muka tangan. Tapi ada mazhab-mazhab tertentu yang mengatakan tidak wajib tertib. Yang penting kena semua anggota wuduk. Jadi kita tak bincang benda tu kan mazhab Syafi'i. Baik, apakah hukum meninggalkan isteri yang sedang mengandung? Kau nak mengumpat siapa ni? Mengumpat siapa ni kak? Tak ada soalan lain kau nak tanya. Baik. Nabi mencadangkan. Dengar ini hadis sahih. Saya tak campur urusan orang lain. Saya tengok dalam Instagram banyak komen-komen yang mengundang kepada dosa. Dan saya pasti kadang-kadang dalam Instagram, apabila kita komen dakwah, perempuan yang buka tudung, suami yang menceraikan isteri, budak-budak TikTok, kita komen dakwah, tapi kita kecam dia, barangkali yang masuk syurga dulu budak-budak TikTok itu. Dan yang lambat masuk syurga orang yang komen. Sebab hari ini orang berdakwah dengan angkuh dan menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Berkenaan dengan menceraikan isteri ketika mengandung, Nabi mencadangkan isteri diceraikan ketika mengandung. Nabi sendiri. Siapa yang lebih hebat daripada Rasulullah? Tetapi suami itu ceraikan isteri dia tujuan untuk zalim ke ataupun ada perempuan lain, yang tu bukan urusan saya. Itu bukan urusan kita. Tuan-tuan nak tahu, kena tanya dia. Kenapa awak ceraikan isteri awak ketika dia mengandung? Maka itu tindakan yang sewajar. Tapi boleh tak ceraikan isteri ketika mengandung? Boleh. Tidak berdosa. Cuma tujuan si suami terserah kepada dia. Wallahu a'lam. Saya cuma bagi tahu tentang hukum je, bukan perangai orang. Terima kasih. Baik, terus soalan. Ada? Adik-adik TikTok? Ada? Adik-adik geng-geng Beyblade? Tahu tak Beyblade sekarang? Tahu tak? Saya nak bagi tahu akak-akak, mak-mak. Sekarang ni Beyblade ada game yang main gasing tu, tapi modern. Saya lagi suka budak tu main game daripada dia main game dalam handset. Akak belikan benda tu, main sekali dengan dia. Ada satu video nenek main Beyblade dengan budak. Nenek pun rare.
Betul. Sebab biar dia melayan benda yang selain pada game. Kalau dia mengadap benda ni, macam-macam dia jumpa. Ya Allah, ya Tuhanku, artis barat. Tapi kalau mengadap benda gasing tu, sekurang-kurangnya dia bermasyarakat. Kan ni banyak ada surau yang buat pertandingan. Sebab benda tu benda yang lebih positif daripada game. Okey, boleh Ada soalan? Sebelum saya tutup, dekat nak habis dah. Apakah hukum? Adakah keredaan isteri itu penting untuk suami dari segi apakah keredaan? Tak penting. Yang penting keredaan suami, sebab syurga isteri tetap pada suami. Cuma isteri berhak nasihat. Bang, berhentilah bang, kerja tu haram. Suka hati akulah. Isteri dah nasihat, maka itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau suami melakukan pekerjaan yang tidak halal, maka tak ada kaitan keredaan isteri, cuma berkaitan dengan keredaan Allah. Soalan ada? Soalan daripada pendengar. Apakah hukum membayar zakat? Apakah hukum menyambut hari ibu? Hari Mother's Day, everyone wish happy Mother's Day. Jadi kita nak katakan, Ustaz, hukumnya haram. Sebab apa? Berkaitan dengan barat. Tapi saya yakin yang menyambut hari ibu ni tak ada kaitan dan tujuan untuk meniru agama lain. Dia sudah menjadi satu budaya dekat Malaysia yang setiap kali, hari ni berapa bulan? 12 Mei kita sebut Selamat Hari Ibu. Boleh menyambut Hari Ibu walaupun ada pendapat yang mengharamkan, dengan syarat yang pertama tidak menganggap Hari Ibu satu perayaan syarak seperti Raya Aidilfitri dan Aidiladha. Yang kedua, tidak mengkhususkan 12 Mei saja untuk berbuat baik kepada ibu. Bahkan Hari Ibu adalah tiap-tiap hari. Cuma 12 Mei ini sebagai satu nilai tambahan. Sebelum itu pun dah memang menyambut Hari Ibu. Kemudian yang ketiga, tidak menganggap itu satu tambahan dalam agama. Kalau menganggap Hari Ibu sebagai raya yang ketiga, hukumnya haram. Cara mengetahui seseorang itu jodoh kita, lepas akad nikah, kau tahu dah. Cara mengira bayaran, jangan couple dek, jangan couple, buang masa couple. Kau selesai tahfiz, kau selesai rumah anak yatim, kau dah kerja umur kau 20, baru kau minta izin daripada keluarga untuk berpasangan. Sekarang setakat seluar dalam mak basuh kan, kau tumpu saja dengan Quran, tumpu saja dengan mata pelajaran. Kerana berhubung lelaki dan perempuan di zaman sekolah adalah suatu bebanan. Nanti kau clash, nangis. Lepas tu tak boleh move on. Lepas tu jumpa aku, Ustaz, macam mana cara nak move on? Orang dah beritahu jangan couple. Kau tanya mak kau kahwin umur berapa? 40 tau. Bagaimanakah seseorang yang berada dalam kapal terbang untuk menentukan waktu sahur dan berbuka? Pertama, tanya pilot. Pilot akan diberikan satu ilmu ataupun dia akan tengok pada board dia. Yang kedua, tinjau di tingkap. Orang tanya soalan, Ustaz, dalam kapal terbang nak ikut waktu berbuka negeri mana? Negeri yang saya bertolak daripadanya ke? Ataupun negeri yang saya sedang berada di atasnya ke? Ataupun negeri yang saya sedang menuju ke arahnya? Tiga-tiga bukan. Kerana orang di dalam kapal terbang ada waktu berbuka sendiri. Kerana dia berbeza melihat terbenam matahari. Orang yang berada di tempat yang tinggi lagi lewat melihat terbenam matahari. Maka sebab tu lewat berbukanya berbanding orang yang berada di bawah. Orang berada di bawah, kita tak kapal terbang di bawah. So maknanya kita mengejar matahari. Bila mengejar matahari tak terbenam. Itu yang lambat waktu berbuka. Tapi di bawah tempat yang kita ada atas kapal terbang itu, dia akan menyaksikan matahari terbenam awal. Jadi walaupun berada satu negara yang sama, tapi tempat yang tinggi. Sebab tu menara yang paling besar di dunia paling tinggi, Menara Al-Burj. Dia ada 3 dimensi waktu berbuka. Tingkat atas bang, waktu berbukanya lambat. Tingkat bawah cepat. Jadi kalau nak cepat, turun bawah. Boleh bagaimana kaifiat solat istikharah mengikut sunnah? 2 rakaat Al-Fatihah, sama sebagaimana rukun solat yang lain. Kemudian surah terpulang, mana yang hafal, doa Assalamualaikum, ya Allah tunjukkan aku bakal isteriku Nilofa atau Mirafiza. Selesai. Baik. Dia bukan mimpi. Jawapan istikharah bukan mimpi. Jawapan istikharah ilmu pengetahuan. Hukum solat Jumaat jika bertembung dengan hari raya. Ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan hari raya bila bertembung dengan hari Jumaat maka tidak wajib solat Jumaat. Maknanya dah semayang raya lah. Tapi apa salahnya? Sebab bagi orang yang masjid dekat, dia kena buat dua-dua. Sebab ada sebahagian ulama kata yang tak wajib Jumaat itu kalau masjid jauh. Apalah salahnya semayang kan? Benda tu dekat, sekarang ni masjid mana-mana pun ada. Baik. Hukum mengucapkan Merry Christmas. Ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan harus. Apa pendapat Ustaz tentang Illuminati? Illuminati adalah satu aliran yang bekerjasama dengan Zionis serta Freemason untuk menghancurkan Islam. Apakah keistimewaan meninggal di bulan Ramadan?
Tidak ada dalil yang meletakkan Ramadan apabila orang mati nanti akan diampun. Sebab nanti kan orang pakat bunuh diri bulan Ramadan. Jadi tak ada dalil yang khusus. Cuma kita katakan sebelum dia mati itu kalau dia buat amal ibadah, maka amal ibadah dia berganda lah. Itu antara keistimewaan. Tapi kalau dia mati dalam bulan Ramadan sedang melakukan maksiat, maka sama dengan kematian-kematian yang lain, orang yang berhaka kepada Allah. Baik, sebelum saya tutup, mungkin ada soalan yang suara. Boleh saya tanya? Terima kasih Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibn Sini adalah saya nak tanya soalan praktikal lah. Pertama, saya ada WhatsApp tu, ada orang tutup imam kata ada kalau baiknya kita buka imam ni baca tak sedap lah, imam ni kita nak Saudi lah, sudah Mesir lah, apa buka Ustaz. Satu. Kedua kan Ustaz katakan perempuan kalau datang ke surau masjid itu kan bolehkah dia bawa anak? Kalau anak dia kecil macam mana? Ada orang kata dia mengganggu. Jadi pendapat Ustaz macam mana nak tahu ada cara macam mana mengatasi soalan tersebut. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Saya nampak yang pertama Tuan, persoalan tentang imam. Pertama sekali mereka buat saluran yang betul, bukan mengumpat. Kalau betul mereka nak tukar imam, saluran yang betul, mereka pergi ke tempat Jabatan Agama ataupun AJK Masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sebab nak tukar imam? Adakah ada urusan emosi peribadi? Yang tu masalah hati orang yang mengumpat. Yang kedua, kalau sebabnya imam baca tak betul, imam memang huruf ra pun dia sebut W, yang tu memang kena tukar imam lah. Imam kena profesional. Tapi kalau imam dah okey, yang afdal, Nabi sebut yang paling layak menjadi imam di kalangan kamu aqra'ukum fil Quran, yang paling bagus patut menjadi imam, yang paling bagus Al-Qurannya. Tapi ada orang kampung yang tak suka. Aku tak suka budak tu walaupun dia bagus baca Quran. So ini masalah penyakit hati sendiri. Itu yang pertama. Kedua, apakah hukum membawa budak-budak ke masjid? Sangat digalakkan. Sangat digalakkan. Ada sekarang ni orang-orang setengah ni AJK Masjid, dia menghalau budak-budak. Ini satu penyakit. Zaman Nabi dulu, cucu Nabi panjat belakang Nabi. Zaman Nabi dulu, Nabi mendukung cucunya Umamah. Kerana kita melihat membawa kanak-kanak kecil di masjid, walaupun mereka bising, tapi itu satu proses tarbiyah. Tapi ustaz dia mengganggu orang semayang. Tak apalah, sekejap aja dia besar tak ganggu dah. Daripada kita halau dia, nanti dah besar dia jahat, dia mengganggu masyarakat sampai kiamat. Jadi itu pendapat saya. Tak ada soalan. Terima kasih Tuan. Terima kasih tuan-tuan sekalian. Dan terima kasih kepada Tuan Amir Syakirin, kemudian pengetua dan seluruhlah div-div kehormat dan semua yang memberi sumbangan untuk mewujudkan majlis ini. Saya ucapkan tahniah, terima kasih banyak-banyak. Adik-adik, anak-anak yatim, terima kasih, teruskan perjuangan. Kamu boleh menjadi somebody yang memberikan orang kata manfaat kepada umat. Adik-adik tahfiz, keluar nanti kamu menjadi somebody yang boleh memberikan manfaat kepada orang lain. Cuma pesan saya, selain daripada menghafal, kamu mesti faham maksud dan tafsir di dalam Al-Quran. Jangan semata-mata menghafal, tetapi mesti faham maksud supaya boleh menerangkan kepada masyarakat. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada tersalah cakap, kekurangan, minta maaf. Ada rezeki kita jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan mubarak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Majlis mengucapkan terima kasih kepada Beliau Osman di atas perkongsian yang sangat bermanfaat sebentar tadi. Semoga kita dapat ambil iktibar dan amalkan. Seterusnya, kelangsungan majlis diteruskan lagi dengan ucapan oleh Pengarah Urusan Aircraft International Islam Berhad, iaitu Tuan Amir Syakirin.